Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alright, video seterusnya adalah daripada SPM RSM 2019 kertas 2. Okay, kali ini kita bincang kertas 2. Saya rasa ni bahagian pertama. Kita pergi maybe sampai soalan 5-6 lah, InsyaAllah. Right, kita teruskan kepada soalan pertama. Soalan nombor 1. Diagram 1 shows a current carrying rod. Okay, dekat sini kita highlight current carrying rod. Kita ada satu konduktor, iaitu the rod, yang membawa arus. Ingat yang ni awak belajar di tingkatan 5, I guess. Okay, and apparently that rod that carries current is in a magnetic field. Penambah kepada cerita tu, rod yang membawa arus ini berada di dalam satu medan magnet. Nampak tak? Yang ni ada magnet ni kan, magnet C-shape ni. Ada north dekat atas, south dekat bawah. So when a conductor, yang ni awak belajar Fleming left, when a conductor carrying a current and that conductor is in the magnetic field, in a magnetic field, berada di dalam medan magnet. Tengok flow cerita dia. Satu konduktor yang membawa arus berada di dalam medan magnet. Apa jadi kepada konduktor tersebut? Nombor 3 ni apa? Ibu jari ni apa? It will experience force. Ia akan mengalami daya. So, tu flow dia. Bagi yang belajar dengan saya, memang insyaAllah tahulah macam mana nak apply jalan cerita tersebut. So, apparently, awak akan tahu bahawa finally the rod will move because it experience force, or it is being pulled or pushed by a force. Okay, kat sini awak dapat gambaran awal lah. So soalan A, complete the following sentence by ticking tick tanda right tu kan, for the correct answer. What is magnetic field? Magnetic field, ia ada satu region, satu kawasan. Ia adalah satu kawasan di mana jika kita letakkan sebarang material yang bersifat magnet, yang boleh bersifat magnet, contohnya metal, ia akan mengalami daya. So that is magnetic field. This is your answer. Tanda dalam kotak tu lah. Ni saya tanda besar ni kan. So ingat magnetic field adalah keyword. The keyword will be the region. Satu kawasan. Ia adalah satu kawasan. Macam football field kan, football field, satu kawasan orang main bola. Sama juga dengan magnetic field, ia adalah satu kawasan, tapi bukan tempat main bola lah. Kawasan di mana magnetic material will experience a force. Okay, akan mengalami daya. Next one, when the current flows, the rod will move. Okay, so soalan ni dengan baiknya memberitahu bahawa apa yang berlaku dalam diagram 1 ini, sebaik sahaja current dibiarkan mengalir di dalam radar-radas inilah. Okay, awak boleh tengok kat sini ada current in, ada kawasan ataupun terminal yang mana current out. Okay, so diagram 1 mark the movement of the rod. So once again, why does the rod move? Kenapa rod boleh bergerak? The only reason is because it being pushed. Okay, ia akan mengalami daya, ditolak oleh suatu daya. Okay, macam mana nak tentukan sama ada rod itu bergolek ke dalam C-shape atau keluar C-shape? Okay, first thing first, current in awak akan tandakan sebagai terminal positif. Atau kalau awak tak nak tanda pun, awak boleh buat anak panah arrow current masuk, ini arrow current keluar. Zahin, slow down sikit Zahin, volume Zahin. Okay, alright, so current in di sebelah atas ni current masuk sampai dekat rod. Yang paling mustahak adalah awak menentukan arah arus di dalam rod. So if I am standing here, if kalau saya berada di depan radas ni, obviously saya tak ada kat situ lah, but imagine saya ada kat situ, then the
arrow yang awak akan tanda pada rod to symbolize the flow of current is going to be towards you. Okay, sebab tengok balik, arus masuk, kemudian kena pada rod, kemudian arus pergi ke arah awak, barulah mengalir keluar ke terminal current out satu lagi. Okay, that is the first thing yang awak kena buat, is to label the current flow on the rod, because yang experience force tu adalah the rod itself. So barulah menggunakan Fleming left yang awak belajar, sebab dalam kes ni kita ada current. Bila ada current kita akan pakai left. Bila kita hasilkan current kita pakai right. Kenapa pula? Kenapa tangan kiri, kalau gambar ajar tu memang dah ada current, kita pakai tangan kiri kerana tangan kiri adalah motor. Motor ni dia kena ada current baru boleh bergerak. Kalau dalam gambar ajar tu we produce current, okay, atau lebih tepat we induce current, kita pakai right. Okay, kita pakai tangan kanan, Fleming tangan kanan, kerana tangan kanan adalah generator, generates induce current. Okay, so balik kepada asal, kita pakai left. Your jari tengah ni menunjukkan arah arus. So once again, saya akan imagine yang saya berada di depan radas. Okay, saya selalu imagine macam tu. Sebab apa? Saya tak nak current saya ni diagonal. Sebab awak tengok gambar ajar ni, takkan kita nak buat tangan kita diagonal macam ni. Susah. So I'm going to limit my current so that my current can only be towards me or away from me. Kenapa saya imagine saya ada kat depan ni? Sebab saya tak nak buat tangan diagonal macam-macam macam tu. Saya tak nak. Saya nak sama ada current towards saya, mendekati saya, ke arah saya, atau menjauhi saya. Dua je. Bila saya imagine saya duduk depan ni, saya boleh imagine that, okay, bila saya melukis, okay, current is flowing towards me. So saya akan buat tangan saya macam ni. Fully awak boleh nampak macam ni towards me. Current flowing towards me. Alright. Next step is to adjust your pointing finger, jari telunjuk awak ni, towards south. Ingat hujung ni selalu menunjukkan ke arah south. Mesti tunjuk ke arah south. So south ada kat mana? Bawah. Without tanpa memusingkan atau mengganggu arah current yang awak sudah predetermine tadi, awak dah tentukan tadi. Tadi kan current ke arah awak. Pegang jari awak ni, pegang supaya awak tak ubah. So this will be pointing down. Awak nak tolak dia turun bawah lah, takkan nak atas pula turun bawah. Tanpa memusingkan jari, hantu awak pusing. Okay, this way lah. You get your thumb pointing to the right. Right itu bukan right sini. Right itu is your right. Tempat yang awak duduk tadi tu, your right is where? This way lah. This way. So I'm going to draw the direction by using a highlighter with different color. Green Okay, so this way. So the rod will be pushed somewhere in this direction. Okay, so the rod is actually being pushed out from the C-shaped magnet. Ditolak keluar, bukan ditolak masuk. Okay, so that's it. Diagram 1 selesai. State the rule used. So the rule used just now is Fleming's left hand rule. Kena eja betul-betul Fleming with an apostrophe S. Fleming's left hand rule. Okay. Nombor 3, state one method to increase the speed of motion of the rod. Okay, so kita nak daya. We actually nak hasilkan suatu force yang lebih besar. Maksudnya nak tolak rod tu lebih laju lah.
Okay, dengan menghasilkan daya yang besar, kita boleh menolak rod tu dengan lebih laju. Our option will be on the Fleming left hand rule. Okay, kita nak hasilkan force yang besar. Option kita ada dua dekat sini. Faktor yang mempengaruhi dia ada dua dekat depan ni. Dah ada dekat tangan awak. Okay, so logically sepatutnya awak boleh jawab lah. Untuk hasilkan force yang besar, ada dua kemungkinan. Pertama apa? Menggunakan, ini apa? This is medan magnet kan. We use stronger ataupun stronger magnet. Apa maksud stronger magnet? Stronger magnet adalah magnet yang boleh menghasilkan magnetic field yang lebih kuat. Menghasilkan magnetic field yang lebih kuat. Faktor yang kedua, selain daripada medan magnet tadi tu, kita ada current. So, by increasing the current. Okay, that's it untuk nombor 1. Move on to nombor 2. Saya tak bincang, saya terus kepada nombor 3. Tapi kalau nak ada apa-apa soalan pada soalan nombor 2, boleh rujuk di IG saya. Boleh PM saya dekat IG, saya cuba jawab. Okay. Diagram 3 shows a drone of mass 550 gram. Okay, kat sini dia bagi maklumat. Biasakan diri awak meng-highlight maklumat-maklumat yang diberi dalam soalan. Ada macam terapi lah kan. Terapi supaya awak dapat psycho diri awak bahawa soalan ni takkan jadi susah. Kalau awak baca kan, awak serap semua benda dan awak nak ingat semua benda, awak jadi macam terpsycho diri awak sendiri. So awak highlight dulu, dapatkan mood dia dulu. InsyaAllah akan trigger awak jawapan lah. So bagi mass kat situ, energy is needed to fly the drone. So obviously kita kena pakai satu bentuk tenaga untuk menerbangkan drone tersebut. So, soalan pertama, what is the meaning of energy? Senang je. Apakah maksud tenaga? Tenaga ada banyak jenis kan. So apakah maksud tenaga? Tenaga adalah kebolehan. Ya? Boleh lalu. Tak boleh. Ability of Boleh tapi nak susu. doing work. Okay. Boleh. Kebolehan untuk melakukan kerja. Tadi dah minum dah. Cukup lah. Pergi balik buat kerja sekejap. Kejap ya. So kebolehan untuk melakukan kerja, itulah dia maksudnya tenaga. Alright. Teruskan ke soalan B. This drone is said to be flying up to at the height of 20 meter, 20 meter, terbang pada ketinggian 20 meter. Nyatakan change of energy involved. Okay, bila soalan change of energy ni, awak ada option pakai dalam bentuk ayat, change to, ataupun awak boleh pakai arrow lah, dalam bentuk arrow. Okay, cari energi yang paling awal sekali. Kita tahulah kan, kalau drone, kita akan switch on dia. Bila kita switch on tu, kipas ni akan berputar kan. Bila berputar, kinetic energy. Okay, kinetic energy sedang dihasilkan. Kemudian drone terbang. Bila drone berada pada satu ketinggian, kita ada tenaga kinetik tadi bertukar kepada tenaga gravitational potential energy. Tapi hati-hati, sebelum kinetic energy tadi terhasil pada kipas ni, apa berlaku dulu pada dalaman drone? Itu penting. Selalu tertinggal kat situ lah. So actually kita ada bateri, kita supply electricity. So obviously we are going to have the first energy, which is electrical energy. Electrical energy. Saya buat energy ni dalam short format. Saya tulis E je. Okay, awak jangan buat short form. Okay, saya buat tanda nak panah menunjukkan bertukar kepada change. Okay, change. So electrical energy
Bila ada arus mengalir di dalam drone, barulah rotor atau kipas itu berputar. Means we have now kinetic energy. Bukan kipas saja. So bila kipas berputar, the drone move up. So move up, kinetic energy termasuklah tu. And then it flies up to a certain height or certain position, di satu tempat yang lebih tinggi daripada keadaan asalnya, maka ia akan possess gravitational potential energy. Okay. Next, calculate the work done by the drone. Okay, work done. So work done dalam kes ni, is it moving laterally? Adakah dia bergerak secara horizontal ataupun dia bergerak secara vertical? So dalam kes ni drone dia fly up kan. Kes ni dia bagi tahu fly up. So when something is flying up, we are going to use the formula mgh. Okay, which is equals to the gravitational potential energy lah, ability to do work. So masukkan mass dia 550 gram. Okay, hati-hati di sini. You are not using 550 but 0.55. Why? Because mass should be in kilogram. G nya 10. Kalau soalan bagi 9.81, awak pakai 9.81 lah. Okay, H nya ketinggiannya 20 meter. Tak perlu tukar lah sebab dalam meter. Okay, buat di bawah ni saya buat ke kanan. So your answer should be what? I think 110 with a unit joule. Dengan unitnya joule lah. Kerana work and energy have the same final unit ataupun unit SI dalam joule lah. Last one, calculate the efficiency, kecekapan drone tersebut if the energy supply is 200 joule. Okay, so energy, in this case, energy supply means we have here energy input. Apa yang kita bagi, apa yang kita supplykan kepada drone tu. Berapakah yang dihasilkan oleh drone tersebut? This much. Out of 200 joule, only 110 joule sahaja digunakan untuk menerbangkan drone tu. How efficient the drone is? Berapakah kecekapan, kadar kecekapan drone tersebut? So kita ambil energy output bahagi dengan energy input, darab dengan 100%. Okay, energy input kita dah ada, energy output yang kita hasilkan, bukan kita lah, drone tu hasilkan 110. So daripada 200 joule yang kita bekalkan, dia hanya guna 110 sahaja berkesan ke? Ataupun berapa banyak berkesan dia tu? How much efficient it is? It is actually 55. Kenapa Zahin? Nak tengok apa? Kenapa Zahin? Okay, 55%. Hanya 55% sahaja digunakan untuk menerbangkan drone. Yang lain semua dibazirkan. 45% lagi tu dibazirkan sebagai tenaga haba dan sebagainya lah. Dibuang begitu saja. Okay, tidak efisien lah. Separuh sahaja efficiency je. Okay, next. Number 4, diagram 4 shows a fire truck on its way to extinguish a fire. Okay, ni fire truck dia. Okay, ada kebakaran somewhere di sebelah tepi ni. When the siren of the fire truck is switched on, the driver of car A can hear the siren clearly. Walaupun duduk di sebalik bangunan tinggi ni, dia ada lorong ni kan, bangunan ni di sebaliknya, dan di belakang satu kereta yang lain, masih lagi boleh mendengar. The driver of car A can still hear the siren clearly, jelas. Maksudnya bunyi tu sampai kepada
kereta A. Name the wave phenomenon involved in diagram A. So bila satu gelombang masuk melalui suatu celah, ni celah kan, masuk melalui satu celah, itu fenomena yang dipanggil sebagai diffraction, pembelauan. Okay, so untuk to be exact, untuk jadi lebih tepat jawapan awak, nyatakan juga pembelauan tu berlaku ke atas gelombang jenis apa. Sebab kita selalu kita letak perkataan sepatah-sepatah je kan, diffraction, reflection, refraction. So kita be particular sikit, kita detail sikit, gelombang tu gelombang apa. So this is sound wave. So diffraction of sound wave. Sebab kita tak tahu skema jawapan macam mana, dia particular detail ke, linear ke, ataupun strict, kita tak tahu So kita yang pastinya diffraction boleh berlaku kepada cahaya, pada sound dan juga kepada water wave. So dia ada 3 case kan. So kita jangan bagi pilihan kepada pemeriksa. Kita nak dia tanda betul je. Kita tak nak dia argue lagi jawapan awak kan. Alright, B, complete the wave pattern in diagram form. So dekat dalam soalan ni sudah dilukiskan 3 wave front. Okay, hasil daripada bunyi fire truck tadi, Muhammad. So you need to draw some more, tambah sikit lagi. Okay, the wave, dengan syarat the wave length are of the same distance. Jangan awak lukis makin lama makin panjang, makin jauh. Agak-agak ni pun dah jauh dah kan. So I'm drawing digitally, quite apa ni, difficult to be of the same wavelength. Okay, saya lukis 4 lagi lah. Okay, like so. So the wave actually not moving only in a straight way, but it will enters the so-called the gap here, or the opening here antara bangunan ni dengan tall building ni. I'm not sure yang ni ada bangunan ke tak, tapi it is going to spread out beside the tall building. Walaupun sini ada kawasan yang tertutup kan. So the wave is actually spreading out. Sebab kita faham bahawa bila satu gelombang melalui suatu celah, dia akan dibelaukan. Maksudnya dia akan disebarkan. Okay, so lukis macam ni lah. InsyaAllah betul lah ni. Okay, C, explain why driver A can hear the siren clearly. Okay, ni awak kena letakkan. Saya suka awak buat dalam point form kan. Sebab senang pemeriksa nak cari jawapan awak dan nampak lebih tersusun lah. So 2 marks biasanya ada 2 line. Awak bajet-bajet lah point awak tu, 1 line 1 point. Kalau ayat tu tak terlampau panjang lah. Okay. So apa yang awak kena nyatakan dekat sini adalah the wavelength, syarat untuk berlaku pembelauan, the wavelength is greater than or equals to the size of obstacle ataupun gap. Okay, ni syarat dia lah. Kalau wavelength itu lebih besar nilai dia atau lebih panjang daripada bukaan, baru berlaku pembelauan. Kena check balik awak punya knowledge dalam pembelauan. Kalau wavelength tu pendek-pendek, gap dia lagi besar, tak berlaku pembelauan. Ataupun tak obvious lah, pembelauan tu tak berlaku dengan jelas. Okay, tak berlaku dengan jelas. So asalkan wavelength lebih besar daripada size of gap, which is awak boleh tulis dalam bentuk formula juga, lambda lebih besar atau sama dengan D ke A? Oh, tak boleh buat macam ni je, gap.
Senang. Ni nak trigger jawapan jangan tulis yang ni. Yang ni nota awak, nota supaya bila awak baca tu taklah terlampau panjang nota awak tapi awak faham. Yang maksudnya adalah size of gap ataupun size of slit. Okey, apa berlaku? Wave spreads out, okay, more ataupun obvious. Okay, tak payah tanda sempang ni pun tak apa. More obvious, spreads out more obvious. Dia akan terbelah dengan lebih baik. Maksudnya wave tu akan jadi lebih melengkung. Kalau not obvious, dia kurang melengkung. Dia not curvy. Dia tak curve sangat. Dia lurus, banyak bahagian yang lebih lurus. Okay, last one untuk part 1, I guess. If the frequency of the sound wave from the siren is this much, so dia bagi maklumat apa ni? Frequency. Tulis dalam bentuk simbol dulu. Okay, supaya trigger awak ada formula lepas ni. And the speed of sound. Okay, yang ni dia bagi speed. So speed kita labelkan sebagai V. Calculate the wavelength of the sound wave. Dia minta cari lambda. Awak tengok simbol ni V, F, lambda. Okay, tiga ni dihubung kaitkan dengan satu formula V equals to F lambda, speed of wave formula. Kita panggil dia speed of wave formula. Now rearrange, sebab kita nak cari lambda, kita nak cari the wavelength. So kita dapat V bahagi dengan F lah. Okay, so the velocity just now 340 divided by 1500 Hertz. So the wavelength will be 0.23 meter. Betul ke? Okay, 0.23 meter. Macam mana saya tahu meter? Asalkan frekuensi awak dalam Hertz, okay, kemudian halajunya dalam meter per second, confirm your wavelength will be having a unit of meter. Okay, hati-hati ya. Kadang-kadang pelajar dia bila dah soalan tu terlampau senang, maksudnya straightforward, ganti-ganti, dia mulalah nak lupa unit. Okay, hopefully tak berlaku dekat awak lah. Ni tempat lain, saya cerita ni tempat lain. Okay, I guess that's it untuk part 1. Kita jumpa di part 2 untuk sambungan soalan yang seterusnya. Okay, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Baik.